Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio saya jelas, tolong maklumkan, ia membantu siaran saya. Baik, tonton sampai akhir ya, ada beberapa perkara penting. Dan sebelum itu saya nak pesan, live yang saya lakukan semalam, sila tontonnya, ia amat penting. Ia adalah bagi memperjelaskan beberapa perkara berkait dengan pelepasan Zaid Hamidi oleh pejabat peguam negara. Okey. So di situ saya dah jawab beberapa kejanggalan atau sentuh ya beberapa kejanggalan, kepelikan luar tabii. Anda nak guna istilah apa untuk benda ni, anda boleh gunakan keganjilan ya, tindakan peguam negara memutuskan bahawa Zahid harus dilepaskan dalam pada pembelaan Zahid di Mahkamah Tinggi sudah ke penghujung ya, dan sudah terbukti kes prima facie, maknanya mahkamah sudah putuskan bahawa berdasarkan penghujahan ya oleh pihak pendakwaan, berdasarkan saksi-saksi yang telah dibawa atau ditampilkan oleh pihak pendakwaan, berdasarkan dokumen-dokumen, semuanya ada bukti asas kukuh menunjukkan Zahid telah melakukan jenayah. So cukup luar tabii. Okey. So hari ini saya nak jawab beberapa persoalan yang telah berbangkit ya berkenaan dengan semua ni. Pertama, saya nak sentuh berhubung penglibatan PH dalam pelepasan Zahid. Jadi adakah PH terlibat ke tidak? Adakah DAP terlibat ke tidak? Adakah Anwar terlibat ke tidak? So itu saya akan jawab atau ulas ya. Kedua, saya juga akan sentuh berhubung dengan ura-ura MP UMNO ni akan tarik sokongan terhadap Anwar dan kerajaan akan tumbang atau bungkus, kata apa anda nak katalah. So ini saya akan sentuh. Sebab saya nak sentuh adalah terdapat banyak teori yang melambung-lambung di luar sana. Okey. So saya akan sentuh benda ni dan anda tonton sampai habis ya. Sekejap ya. Baik, pertama ya, sebelum saya sentuh ni, saya nak beritahu bahawa tidak ada apa-apa berhubung dengan pelepasan Zahid ya, dari sudut politik lah. Jadi dia ni terlibat, dia ni tak terlibat, dia ni setuju. Tidak ada apa-apa yang mungkin kita tahu secara 100% pasti. Tidak mungkin, kerana kita bukan orang-orang yang terlibat, melainkan anda telah berada di sana. So apabila kita membuat analisa, ulasan pertama ya, atau anda dengar siapa-siapa bercerita, termasuk anda dengar saya, pertama ya, bila anda dengar, anda kena masuk dalam kepala, semua ni bukannya cerita yang 100% pasti ya, berhubung dengan siapa terlibat, ada komplot ya. Ini cuma kalau orang tu beri pandangan atau ulasan ataupun dia cadangkan, itu anda boleh terima sebagai cadangan atau ulasan atau pandangan, bukannya sebagai kepastian, melainkan anda berada di sana. Begitu juga dengan hal MP nak meninggalkan UMNO ataupun nak tarik sokongan, semuanya anda rujuk kepada sesiapa yang bercakap, termasuk saya, sebagai pandangan atau ulasan ataupun cadangan ya, bukannya satu kepastian 100%. Jadi berbekalkan mindset ini ataupun cara pemikiran ini, saya pun ada dapat maklumat dan saya percaya, malah teramat yakin, malah ia masuk akal apabila saya mempertimbangkan bahawa dalam kes pelepasan Zahid pada 4 September ya, pada 4 September ya, ianya sebenarnya mengejutkan semua pihak, termasuk Pakatan Harapan atau Anwar dan DAP. Now, ini bukan bermakna saya tidak menganggap Anwar bertanggungjawab. Saya akan jelaskan mengapa Anwar cukup bertanggungjawab terhadap pelepasan Zahid dan mengapa DAP cukup bertanggungjawab terhadap pelepasan Zahid. Ini saya akan ceritakan sebentar lagi. Tetapi pada hari tersebut, pada 4 September, saya tidak percaya ianya melibatkan sama ada secara langsung atau tidak langsung Anwar Ibrahim dan DAP.
saya rujuk kepada 4 September, tarikh yang insiden itu berlaku. Jadi mengapa saya jelaskan? Pertamanya, kita sedang menghadapi atau akan menghadapi PRK Pulai. PRK Pulai ini amat penting untuk menentukan sama ada kerajaan pimpinan Anwar dapat kekalkan majoriti 2/3. Dan ianya juga penting kerana sudah berlaku referendum menentang kerajaan pimpinan Anwar di 6 pilihan raya negeri yang berlaku, di mana Perikatan Nasional rampas majoriti daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, di mana Perikatan Nasional memegang 60% kerusi dalam 6 negeri. So ini sudah jadi referendum rakyat, khususnya Melayu Islam, menentang kerajaan pimpinan Anwar atau kerajaan gandengan BN dan PH. So Anwar tidak boleh mengambil risiko majoriti di Pulai. Andai kata PH menang sekalipun, majoriti dia berkurang. So PRK Pulai ni amat penting. Dan dalam bahasa Inggeris, semalam saya dah kata, no Prime Minister in his right mind would possibly condone the decision to release Zahid or drop the charges against Zahid, assuming the PM is involved. Ya, tidak ada Perdana Menteri yang waras dalam keadaan berdepan dengan PRK Pulai akan bersetuju, ya, untuk melepaskan Zahid andai kata Perdana Menteri terlibat. Ya, so ini saya tidak percaya ia melibatkan Anwar. Dan ini membawa saya kepada poin kedua. Zahid adalah timbalan Perdana Menteri. Dia adalah timbalan Perdana Menteri yang pada sebelum dilepaskan menghadapi 47 pertuduhan jenayah. Jadi apabila anda memegang jawatan kedua tertinggi dalam kerajaan, anda mempunyai pengaruh besar. Ada risiko tekanan terhadap mahkamah dan pejabat peguam negara. Malah kedudukan itu sendirinya boleh mampu memberi tekanan, dan ini adalah tanggungjawab ataupun kesalahan yang dibuat oleh Anwar. Siapa yang lantik Zahid? Anwar. Ya. So Anwar dari sudut itu perlu pikul tanggungjawab terhadap apa yang telah berlaku. Begitu juga di AP. Sebelum PRU 15, Anwar, DAP, PH malah, ya, mereka dah cap Zahid, Najib semua penyangap, pencuri. Ya. Lepas PRU, Anwar kata, selagi belum dibuktikan bersalah oleh mahkamah, diputuskan bersalah, kita tidak boleh kata dia bersalah. Bercanggah dengan apa yang mereka beritahu sebelum PRU 15. Ya. Penyangap, pencuri, UMNO ni kleptokrasi. Ya. Dan malah Anwar, Fahmi Fadzil, Anthony Loke dan Rafizi Ramli telah beritahu Zahid penipu, dia terlibat dalam perolehan skandal LCS. Dan bila mereka menang, mereka akan heret Zahid ke mahkamah. Tapi mereka sebenarnya heret Zahid ke kerusi timbalan Perdana Menteri. Dan ini telah menimbulkan tekanan atau risiko tekanan terhadap mahkamah dan pejabat peguam negara. So Anwar bertanggungjawab sepenuhnya, dan DAP bertanggungjawab sepenuhnya dari sudut itu. Walau bagaimanapun, bila kita nak lihat atau bincang tarikh 4 hari bulan ni, saya rasa tidak, mereka pun terkejut ataupun tidak puas hati benda tu berlaku, kerana ini tidak membawa manfaat dalam PRK Pulai yang penting untuk Zahid. Jadi naratif yang saya lebih percaya adalah 4 hari bulan ni berlaku kerana ada satu ura-ura yang sengaja diwujudkan oleh satu pihak yang berkait dengan UMNO. Dia punya, saya tak nak sebut nama, tapi anda boleh teka lah. Dia adalah lebih kurang nak kata blogger ke, nak kata apa ke, nak kata gedempol ke, nak kata dia ni otak tak betul ke, nak kata dia ni mangkak ke. Tapi satu saya boleh sumpah demi Allah, dia ni pemfitnah, sebab dia pernah fitnah saya dan saya pernah buat laporan polis. Jadi ura-ura ni ditimbulkan, ya, sama ada betul ke tidak tolak tepi, tapi ura-ura ni ditimbulkan kononnya pada 4 September ni akan berlaku satu pengumuman besar oleh Tan Sri Anwar Musa, dan kononnya akan ada dalam pengumuman tu, disebabkan ura-ura ni, maka di media sosial wujud kabar angin, di dalam pengumuman ni akan berlaku
peristiwa MP-MP UMNO tarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim ataupun mengumumkan kosongkan kerusi. So inilah kabar angin yang berlega di media sosial. Jadi dia timbulkan ura-ura ini. Saya berpendapat ianya untuk mengalihkan perhatian daripada langkah Zahid, iaitu langkah yang telah menjurus kepada Zahid dilepaskan pada 4 September. Dan ianya pelepasan Zahid berlaku pada Peguam Negara bercuti. Saya kurang percaya Peguam Negara akan membenarkan sesuatu keputusan demikian menjadi umum dan dikuatkuasakan oleh mahkamah pada masa Peguam Negara bercuti, kerana ini akan meruntuhkan kredibiliti Peguam Negara. So di situ ada sesuatu yang ganjil telah berlaku dan saya tidak tahu apa sebenarnya berlaku, dan saya tidak percaya Idrus Harun akan membenarkan perkara ini berlaku dalam pada dia bercuti. Semestinya kalau dia bercuti dari 1 September sampai 6 September, keputusan ni dia dah buat awal, andai kata dia yang buat. Jadi dia dah putuskan Zahid perlu dilepaskan, keputusan ni semestinya sudah dibuat sebelum dia bercuti. So benda ni akan diselesaikan sebelum dia bercuti. Dia akan beritahu mahkamah ataupun menerusi pendakwaan, akan beritahu mahkamah atau memohon kepada mahkamah, dan mahkamah secara automatik tak ada pilihannya, mahkamah kena putuskan Zahid dilepaskan sebab Peguam Negara sudah buat keputusan. So untuk Idrus Harun membenarkannya berlaku dalam pada dia bercuti, saya rasa ada sesuatu yang pelik telah berlaku, dan saya tidak percaya Idrus Harun telah memberi restu ianya dilakukan pada ketika dia bercuti. So something ganjil, weird has happened, dan saya tidak tahu apa, tetapi saya mengesyaki ada sesuatu komplot ke konspirasi ke telah berlaku melibatkan Zahid. So 4 September ni saya percaya ianya disebabkannya mungkin berkait dengan ura-ura kononnya MP-MP UMNO akan tarik sokongan. So saya tak boleh tahu apa yang Zahid benar-benar lakukan, tapi kalau saya Zahid dan saya ada maklumat bahawa MP-MP UMNO akan tarik sokongan ataupun akan kosongkan kerusi pada 4 September. Jadi saya akan fikir, kalau 4 September ni tiba-tiba lepas 4 September MP-MP Sabah dan Sarawak kemudian mengambil kesempatan untuk tarik sokongan terhadap Anwar dan kerajaan tumbang, saya belum dilepaskan, dan selepas tu sukar bagi saya dilepaskan. Jadi saya mesti hendak by hook or by crook cuba lepaskan diri saya. Kalau saya Zahid lah, saya bukan bercakap yang ini Zahid lakukan, tapi kalau saya Zahid, saya nak lepaskan diri saya. So andai kata esok kerajaan Anwar tumbang, never mind, saya dah capai matlamat saya, sebab matlamat ni Zahid dah mengaku pada konvensyen MIC sebelum PRU 15 dan secara tidak langsung menerusi percakapan dia sebelum tu, iaitu segalanya berkait dengan kes mahkamah, termasuk juga dia nak awalkan pilihan raya umum ke-15 sebab kes mahkamah, dan dia nak naikkan Anwar Ibrahim tu sebab kes mahkamah. Dia lakukan tipu muslihat, dia tipu dalam warkah kepada Agong bahawa 30 MP BN nak sokong Anwar sebab dia nak naikkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab kes mahkamah. So daripada semua tu kita tahu Zahid terdesak dan dia nak lepaskan diri. Jadi kalau saya Zahid, saya akan melakukannya sebelum sempat sesiapa buat pengumuman bahawa MP-MP ni akan tarik sokongan. Jadi oleh kerana ada ura-ura 4 September ni Anwar Musa akan buat satu pengumuman, dan di kabar angin mengatakan ianya adalah pengumuman pengunduran beramai-ramai MP. Jadi kalau saya Zahid, saya akan pastikan saya torpedo that. In English they say I will torpedo that. So sebelum tu saya akan pastikan saya dilepaskan. So benda tu akan offset lah. Saya tak boleh jamin MP-MP tu masih tidak akan tarik sokongan. Malah saya sendiri percaya MP-MP ni lambat laun akan tarik sokongan. Cuma benda tu sudah mungkin postpone ke tarikh lain, ke whatever lah. Tetapi saya akan pastikan bahawa andai kata kerajaan jatuh, saya sudah terlepas. So itu kalau saya Zahid. Dan saya percaya
budak hingusan tu yang membuat teori konspirasi, yang mewar-warkan ura-ura kononnya Anwar Musa akan buat pengumuman pada 4 September tu, dia buat begitu supaya sebagai diversion untuk mengalihkan perhatian. Sebab kalau anda lihat media sosial, orang kata betul lah apa yang dia kata, Anwar Musa tak buat pun pengumuman, betul lah apa yang dia kata, ya, sebagai diversion. Sebab orang tidak akan fikir, apa kaitannya Zahid dilepaskan pada 4 September dengan pengumuman yang sepatutnya dibuat pada 4 September. Ada tak kaitannya, atau adakah Zahid sengaja lepaskan diri dia kerana takut MP-MP ni tarik sokongan, jadi Zahid nak pastikan dia terselamat sebelum kerajaan tumbang. Orang tak fikir tu, orang akan fikir budak hingusan tu, dia dah bagi tahu pengumuman 4 September tu tak akan berlaku kerana ini, kerana itu, jadi betul lah budak tu. Jadi orang perhatian sudah dialihkan. So itu saya fikir matlamat budak itu, ya. So sebenarnya apa yang dia beritahu, budak hingusan tu atau kaki fitnah tu beritahu, dia kononnya dia kata MP-MP dari Johor 4 orang tu takkan berani menderhaka Sultan Johor. Mengapa dia heret Sultan Johor masuk ke dalam naratif dia? Itu pertama. Ini budak yang kurang ajar lah kepada raja-raja Melayu, ya. Mengapa dia heret Sultan Johor? Kedua, itu MP bukannya adun. MP ni urusan dia dari sudut perlembagaan persekutuan, kalau ada pun urusan dengan raja-raja, ianya dengan agung. Kalau anda cerita adun, baru anda cerita sultan. Jadi seperti yang saya katalah, itu diversion. Itu adalah untuk mengalih perhatian. Sekarang ni orang akan kata, memang betul lah apa dia kata, MP Johor tu dia tak berani tarik sokongan, sebab itu pengumuman 4 September tak jadi. Tapi orang tak terfikir, Zahid dia dilepas 4 September. Kemudian ada ura-ura akan ada pengumuman besar 4 September. Kemudian ura-ura tu menjurus kepada khabar angin, kononnya pada 4 September ada MP yang tarik sokongan. Mungkinkah Zahid yang dalang di sebalik semua ni untuk melepaskan diri dia dengan cara yang pelik atau ganjil atau tidak halal, supaya andai kata kerajaan jatuh, dia terselamat, orang takkan fikir benda tu. Itu saya percaya. So dari sudut pelepasan Zahid pada 4 September, saya tidak percaya Anwar terlibat atau DAP terlibat. Kalau ada pun, saya percaya Zahid telah beri kata putus. Okey. So Zahid beri kata putus lah. Kalau Anwar sekurang mungkin dia boleh janji dengan Anwar, kalau saya terlepas, saya akan pastikan MP BN tidak keluar. Mungkin Zahid berbohong kepada Anwar lah, saya akan pastikan MP BN tidak keluar. Sebab bohong dengan Zahid dan bohong dengan Anwar ni tidak berpisah lah, berpisah tiada lah. Tetapi itu semua andaian. Yang saya tidak percaya Anwar terlibat. Walau bagaimanapun, Anwar cukup bertanggungjawab. Saya percaya Anwar dan DAP memang untuk akhirnya lah, in the end, ingin Zahid dilepaskan, kerana pelepasan Zahid amat penting untuk dalam pemikiran Anwar. Kalau saya Anwar, dalam pemikiran Anwar, untuk memastikan kerajaan tidak tumbang atau mengurangkan risiko kerajaan tumbang. Tetapi bukannya 4 September. 4 September ni banyak yang pelik. Dan kenyataan pejabat peguam negara yang mengatakan rasional, Zahid dilepaskan, itu bagi saya semua alasan-alasan dangkal. Itu pendapat saya, ya. There is nothing that can justify pelepasan Zahid. Tidak ada apa-apa yang boleh menjustifikasi pelepasan Zahid yang cukup pelik, luar tabi'i, ganjil, janggal, nak kata apa katalah, ya. Kerana mahkamah sudah putuskan ada kes prima facie, maknanya ada asas dan bukti kukuh Zahid telah melakukan jenayah, dan oleh itu mahkamah telah membuka ruang bagi Zahid untuk membela diri atau menimbulkan keraguan. Jadi sebetulnya jika ada bukti baru yang didakwa oleh Zahid, ianya bukan ditampilkan kepada peguam negara, tetapi ditampilkan dalam pembelaan, ya. Tetapi ini tidak berlaku.
Sebaliknya, pada 4 September dalam pada Peguam Negara bercuti secara ganjil, secara luar tabi'i, tiba-tiba Zahid dilepaskan. Ini saya tidak percaya Idrus Harun, biar kata apa sekalipun Idrus Harun, saya tidak percaya dia akan membenarkan perkara ini, kerana ini sudah pun meruntuhkan kredibiliti dia. Dan ini sudah meruntuhkan kredibiliti Pakatan Harapan, kerana Pakatan Harapan telah berdiam walaupun sebelum PRU berkata Zahid ini penyangak, pencuri dan terlibat dalam skandal LCS. Rafizi telah dedahkan hitam putih skandal LCS. Anthony Loke kata Rafizi kantoi menipu, macam-macam dikatakan, tetapi akhirnya mereka naikkan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri, dan timbalan Perdana Menteri ini telah terlepas daripada 47 pertuduhan jenayah. So DAP bertanggungjawab. Bagi saya lucu Anthony Loke bertanya, minta penjelasan daripada berhubung pelepasan Zahid. Minta penjelasan apa? Awak semua telah membenarkan Zahid dinaikkan sebagai TPM dan menimbulkan risiko berlaku tekanan terhadap mahkamah dan pejabat Peguam Negara. Jadi jangan hipokrit bertanya penjelasan, ya. Jangan hipokrit bertanya penjelasan. You all are responsible for this Black Monday, hari detik hitam dalam sejarah tanah air, di mana perundangan jenayah negara kita tercala dan menjadi bahan lawak jenaka. Bukan hanya di negara ni, di seluruh dunia. Anda bacalah media-media antarabangsa, komen-komen mereka, ya. So, seperkara lagi, ada satu teori yang dilambung, kononnya DAP telah merancang ke, ada pemimpin tertentu DAP yang telah merancang di belakang Zahid dan sebagainya. So, macam-macam teori ni saya tak nak komen lah. Setiap orang berhak memberi ulasan mereka, memberi pandangan mereka. Tapi orang tanya saya, benarkah benda tu? Pandangan saya mudah. Bagi 4 September ni, insiden detik hitam 4 September, Black Monday ni, DAP terkejut. Mengapa ianya dilakukan sebelum PRK pulai? So, itu pandangan saya. Okey. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.